Kisah Ashabul Kahfi merupakan suatu kisah benar mengenai 7 orang pemuda yang pernah tidur di dalam sebuah gua dan mereka bangun setelah 306 tahun kemudian. Kisah ini diperolehi di dalam Al-Quran dari ayat 9 hingga 26 surah Al-Kahfi. Jika difikir secara logik akal, maka kisah dan cerita tentang Ashabul Kahfi termasuk suatu kejadian yang pelik, luar biasa dan menakjubkan. Hal ini kerana pada pandangan kita, tiada manusia yang dapat menjelaskan bagaimana ada orang yang boleh tidur sehingga ratusan tahun tanpa makan dan juga minum. Assalamualaikum. Nama saya Nik Muhammad Hafizuddin bin Rosman. Nombor matrik saya pula 059983. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Haris Haikal bin Rizal. Nombor matrik saya 060632. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Anis Akilah binti Warusli. Nombor matrik saya ialah 059573. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Amira binti Johari. Nombor matrik 059856. Nama saya Nurul Ali Azhar binti Madhar Nizam, nombor matrik 059663. Pada asalnya, penduduk negeri itu beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan beribadah untuk mengesakannya. Namun, keadaan berubah selepas kedatangan seorang raja bernama Decianus. Raja kufur dari Rom ini memerintahkan secara kejam dan kuku besi. Sesiapa yang menentang keinginannya, maka Raja Decianus tidak teragak-agak untuk membunuhnya. Dia memaksa rakyat dia di bawah pemerintahannya supaya murtad dari agama Allah Subhanahu Wa Taala, serta bertukar kepada agama kufur dan menyembah berhala yang dianutinya. Rakyat yang takut dengan ancaman dan siksaan raja tersebut terpaksa akur dengan arahan yang zalim itu. Dalam pada itu terdapat sekumpulan pemuda yang beriman yang digelar Ashabul Kahfi. Pemuda ini enggan tunduk dengan tekanan Raja Decianus yang kafir. Di tengah-tengah kekufuran raja, bangsa dan kaum mereka, kesemua 7 pemuda tersebut secara sembunyi-sembunyi tetap beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka teguh mempertahankan akidah mereka walaupun menyedari nyawa dan diri mereka sendiri mungkin terancam dengan berbuat demikian. Kepercayaan dan keyakinan 7 pemuda ini terus bertahan sehingga perkara ini sampai ke pengetahuan Raja Decianus dan akhirnya mereka dipanggil menghadapnya. Di hadapan raja yang zalim itu, mereka dengan penuh berani dan bersemangat tetap berhujah mempertahankan iman dan prinsip akidah yang mereka yakini. Raja Decianus dan pengikut-pengikutnya terkejut dan gagal menjawabnya. Walaupun tidak mampu membalas hujah yang mantap dari pemuda-pemuda beriman tersebut, raja yang kufur dan zalim itu tetap berkeras bahawa mereka murtad daripada agama mereka. Raja Decianus menggunakan kekuasaan yang ada pada dirinya untuk mengancam dan memaksa Ashabul Kahfi meninggalkan agama mereka. Sekiranya dalam tempoh 2 hari para pemuda tersebut gagal membuat demikian dan tidak mahu mengubah keyakinan mereka dengan segera, maka mereka akan dimurtadkan secara paksa atau akan dijatuhi hukuman mati. Oleh kerana sayangkan akidah dan agama mereka, pemuda-pemuda tersebut bermesyuarat sesama sendiri untuk mencari keputusan muktamad. Kumpulan pemuda itu akhirnya membuat kata sepakat untuk bersembunyi. Akhirnya mereka memutuskan untuk lari bersembunyi dan berlindung ke suatu tempat tersorok di kawasan pendalaman. Maka berangkatlah mereka bertuju ke kawasan pegunungan yang bernama Nikhayus.
Dan di situ terdapat sebuah gua untuk dijadikan tempat bersembunyi, dan di pintu gua itulah mereka telah berdoa sebelum memasukinya. Dan semasa dalam perjalanan ke gua itu, ketujuh-tujuh mereka telah ditemani oleh seekor anjing bernama Kifmet yang diriwayatkan bahawa anjing tersebut adalah milik Tamliha. Oleh kerana keletihan, ketujuh-tujuh pemuda ini tertidur sementara si anjing berada di sekitar pintu gua. Keesokan harinya, Raja memerintahkan agar segera membawa para pemuda untuk dihukum mati. Tetapi arahan Raja Kejam ini menemui kegagalan kerana para pemuda tersebut telah menghilangkan diri dan sukar ditemui. Seluruh rakyat telah dikerahkan untuk mencari para pemuda yang dianggap menderhaka itu. Raja menyatakan barang siapa di kalangan mereka yang mampu mencari dan membawa para pemuda ke hadapan, Raja telah berjanji untuk memberikan hadiah dan kenaikan pangkat. Ada sekumpulan pencari dan para pegawai kerajaan yang telah menemui sebuah gua di kawasan pedalaman. Tetapi oleh kerana gua tersebut dianggap sangat menggerunkan, mereka takut untuk memasukinya. Demi menyenangkan hati raja, para pegawai kerajaan telah melaporkan bahawa mereka telah menyusuri semua tempat di negeri itu dan telah menutup sebuah gua untuk tujuan sekiranya para pemuda tersebut berada di dalam, maka mereka tidak boleh keluar dan akan mati kelaparan. Masa terus berlalu, zaman pun telah berganti dari beberapa generasi. Kini, kerajaan yang dahulu dipimpin oleh seorang raja yang kejam dan musyrik telah berubah menjadi sebuah negeri yang maju dan bebas dalam menjalani keyakinan agama masing-masing. Pemuda-pemuda tersebut telah terjaga daripada tidur oleh kerana perut mereka yang terasa lapar. Dan ketika mereka bangun daripada tidur, mereka saling bertanya antara satu sama lain tentang berapa lamakah mereka tertidur. Para pemuda tersebut menyangka bahawa mereka hanya tidur dalam masa 1 hari atau setengah hari sahaja, tanpa menyedari bahawa mereka telah tidur dalam jangka masa yang sangat lama di dalam gua tersebut. Atas rasa lapar itu, lalu sebahagian daripada mereka mencadangkan agar dihantar seorang wakil untuk ke bandar bagi mencari sesuatu untuk dimakan. Dalam keadaan terpinga-pinga itu, akhirnya sampai juga dia ke pasar dan menemui salah seorang penjajah makanan. Namun, penjual itu hairan dan pelik dengan wang yang digunakan oleh pemuda ini. Penduduk yang keheranan melihat keadaan pemuda tersebut dan mereka semakin syak apabila melihat wang perak yang dibawa oleh pemuda tersebut ialah wang yang sudah berzaman tidak digunakan lagi. Dia telah disyaki menjumpai harta karun lalu dipanggil penguasa pasar yang sangat bijak. Dalam perbualannya, maka terbuktilah kepada orang ramai bahawa pemuda tersebut ialah pemuda yang lari daripada kepungan raja pada 3 abad yang silam. Setelah rakyat mendengar cerita tersebut, lalu mereka membawa pemuda Ashabul Kahfi menemui raja yang beriman dan bertanggungjawab mengenai agama. Pemuda Ashabul Kahfi menceritakan segalanya kepada raja. Raja tersebut berasa amat terkejut lalu terus memeluk pemuda tersebut dan berjarahan air mata mengalir tidak terhingga. Setelah itu, raja mengajak para pembesar serta rakyat yang hadir untuk pergi ke gua Ashabul Kahfi bagi menemui pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang lain. Setelah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi keluar daripada gua, mereka dibawa oleh raja untuk ke istana. Raja meminta mereka untuk menetap di istana, tetapi pemuda-pemuda tersebut tetap menolaknya dan memilih untuk tinggal di gua. Hal ini kerana mereka mengatakan bahawa mereka tidak mengharapkan lagi kehidupan yang lebih panjang. Setelah pemuda-pemuda tersebut mengucapkan selamat tinggal kepada raja dan rakyat di negeri tersebut, lalu mereka bersujud dan memohon kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala untuk melimpahkan rahmat-Nya supaya mengizinkan mereka untuk kembali ke rahmatullah. Setelah mereka usai berdoa, maka mereka menghembuskan nafas terakhir mereka dengan tenang dan tenteram di tempat pembaringan tersebut.